Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Perkenalkan, nama saya Rianti Krasi, dosen pendidikan bahasa Perancis dari Prodi Pendidikan Bahasa Perancis Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini saya akan melakukan pernyataan diri dosen untuk kunjung kerja Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Secara umum saya telah melakukan Tridharma perguruan tinggi dengan 60% pengajaran, 30% penelitian, dan 10% pengabdian. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini adalah Français Écrit Élémentaire yang berfokus pada membaca atau comprehension écrit. Adapun mata kuliah tersebut berbobot 4 SKS yang terdiri dari 16 pertemuan, 14 pertemuan PLI atau penyampaian materi, 1 pertemuan untuk ujian pada semester, dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Mata kuliah ini menitik beratkan pada penguasaan keterampilan berbahasa, khususnya menulis dan membaca. Saya mengajarkan mata kuliah Français Écrit Élémentaire, khususnya membaca tingkat dasar untuk semester 2. Melalui mata kuliah ini saya dapat menjelaskan bagaimana cara memahami teks dengan tema menceritakan masa lampau, menceritakan dunia kerja, maupun aktivitas harian dan rencana masa depan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi menunjukkan sikap disiplin dan cerdas dalam mengikuti pembelajaran, mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan, menggunakan kemampuan analisis dan feedback, kemudian mampu menghasilkan wacana tulis, dan memahami konsep tata bahasa yang ada di teks tersebut. Pada mata kuliah ini saya menggunakan metode DIA, delivery, menyampaikan materi, interaction, interaksi dengan mahasiswa, assessment, penugasan, dengan teknik ceramah dan project based learning. Adapun tugas yang saya berikan kepada mahasiswa berupa pembuatan video membaca nyaring secara berkelompok dan mengerjakan latihan soal terkait teks yang sudah dibahas di kelas melalui quizzes. Saya menggunakan 2 sistem pembelajaran, yaitu sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus saya memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting untuk melakukan pembelajaran tatap muka, kemudian saya juga menggunakan ruang kelas. Adapun untuk pembelajaran asinkronus saya menggunakan Learning Management System atau LMS. Alhamdulillah di UNES sudah ada Elena atau e-learning yang menjadi wadah untuk para dosen menampilkan beberapa materi maupun memberikan tugas atau diskusi yang bisa diakses oleh mahasiswa. Sebelum saya melaksanakan perkuliahan, khususnya perkuliahan daring, saya menyiapkan materi perkuliahan dan menampilkannya melalui Elena. Elena merupakan singkatan dari e-learning atau Learning Management System yang telah disediakan Universitas Negeri Semarang untuk memfasilitasi perkuliahan baik luring maupun daring. Di Elena ini menampilkan beberapa mata kuliah yang saya ampu pada semester ini maupun semester lalu. Di tampilan awal Elena terdapat deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, identitas pengajar, dan tampilan materi lainnya. Saya memanfaatkan Elena sebagai sarana untuk menyampaikan materi baik berupa teks, gambar, PowerPoint, video, atau audio jika mengajar keterampilan bahasa lain seperti menyimak maupun berbicara. Elena pun merupakan wadah diskusi bagi mahasiswa maupun dosen. Saya pun bisa memberikan kuis yang akan diakses mahasiswa di awal atau di akhir perkuliahan, merupakan sarana pengumpulan proyek, dan saya pun bisa melakukan ujian tengah semester maupun ujian akhir semester melalui Elena. Pada mata kuliah ini, saya menerangkan beberapa materi yang mencakup pertama, menceritakan kegiatan di waktu lampau, kemudian menjelaskan aktivitas harian, menjelaskan dunia kerja, dan merencanakan masa depan. Aspek penilaian dari mata kuliah yang saya ampu total 100% yang terdiri dari 25%
keaktifan mahasiswa di kelas, kemudian 15% latihan soal membaca, 25% proyek, kemudian yang terakhir 15% mas ataupun ITS. Dengan porsi tersebut saya akan menilai mahasiswa secara objektif dan transparan. Hari ini saya akan mengajar mata kuliah Français Écrit Élémentaire, terutama untuk keterampilan membaca atau comprehension écrit, dengan materi menceritakan kegiatan atau liburan di masa lalu. Demikian pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya harap video pembelajaran ini menjadikan salah satu bukti profesionalitas saya dalam mengajar. Selamat menyaksikan. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Oui, alhamdulillah, je vais merci. Bon, aujourd'hui, on va apprendre le français écrit élémentaire. Hari ini kita akan belajar mata kuliah français écrit élémentaire, terutama untuk keterampilan membaca. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Rafka untuk dipimpin. Paham. Merci. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya akan mempresentasi kehadiran kalian terlebih dahulu. Grace Andriana Pit, Putri Ayu Soleha, Lovita, Deslita, Nindi, Dendi, Fadila, kemudian Rafka. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan belajar mengenai membaca. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang aktivitas di masa lampau. Salah satu aktivitas yang membekas di waktu lampau itu apa menurut kalian? Satu? Liburan. Semuanya liburan ya. Masa kecil itu berkesan tidak kalau masa kecil? Berkesan. Tapi lebih berkesan liburan. Kira-kira kalian sudah berlibur kemana saja? Sebutkan satu tempat. Vous parlez, vous parlez ou bien vous citez une place où vous visitez. Ya, sebutkan satu tempat yang pernah kalian kunjungi selama liburan. Rafka. Bali. Jogja. Vous, mademoiselle? Bandung. Kaila? Devista? Kudus. Lina? Jakarta. Kira-kira kalau liburan, kalau tadi ke Bali, apa yang dilakukan saat di Bali? Bermain ke pantai, mengunjungi pantai. Terus? Berenang di tanah lot. Oke. Kemudian? Menikmati sawah di Ubud. Oke, menikmati sawah di Ubud. Kalau Grace, apa hal yang dilakukan ketika liburan? Ke pantai juga. Ke pantai juga ya. Selain pantai? Candi mungkin. Ke Candi, ke Jogja. Terus? Mana lagi? Malioboro untuk berbelanja. Oke. Nah, kali ini teks yang akan kalian pahami atau pelajari itu membicarakan mengenai liburan di suatu tempat ya. Kalian bisa buka buku kalian halaman 84. Nah, di teks tersebut kira-kira liburannya kemana saja? Dari gambarnya dulu. Mendaki gunung. Mendaki gunung. Menyelam. Est-ce que vous comprenez mendaki gunung en français? Randonnée, voilà. Menyelam atau berenang en français? Dive, berenang? La plongée, voilà, très bien. Baik, mari kita pelajari dan amati teks ini.
Namun sebelumnya kalian harus membaca keras dulu. Vous avez trouvé, sudah menemukan teksnya? Voilà. On va parler, écrire une carte postale ou un courrier de voyage. Kita akan membicarakan atau membahas tentang pesan yang disampaikan via apa itu kira-kira? Via email. Email berarti bahasa Perancisnya apa ya kalau ada di teks? Un courrier de voyage. Voilà. Seperti yang sudah kita ketahui dalam bahasa Perancis maupun bahasa pada umumnya ada kala waktu. Apa saja kala waktunya? Yang telah berlalu, sekarang, yang akan datang. Nah, kalau menceritakan liburan yang sudah dilalui, kira-kira memakai kala waktu apa? Passé. Voilà. Jadi sekarang untuk mengetahui lebih jelas isi dari teks ini, mari kita baca bersama. Ya, untuk memudahkan saya minta kalian untuk berkelompok dulu. Vous travaillez en groupe par deux. Bekerja berdua-dua ya. Kelompok yang berisi 2 orang. Sudah? Silakan disesuaikan tempat duduknya. Belajar berkelompok. Ya. Ya, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan untuk memahami teks yaitu membaca. Untuk tingkat dasar membaca dengan membulan ya. Écoutez, mendengarkan, prononcer, ucapkan. Apa yang membedakan antara mengucapkan dan membaca? Siapa yang ingin berpendapat? Silakan. Ya, Michelle. Jadi kalau baca menurut saya itu lebih ke fokus ke bacaannya saja. Namun kalau untuk pengucapannya itu difokuskan cara bacanya itu bagaimana? Prononcer berfokus pada cara membaca ya atau cara mengucapkan. Kalau Lise selain tadi memperhatikan cara pengucapan harus tahu kata apa, ada titik, koma, intonasi atau tanda baca. Ya, betul sekali. Baik, kita akan membaca bersama. Vous lisez le texte au voix ya. Jadi kita akan membaca keras bersama. Kemudian nanti kalian akan belajar membaca kembali dengan teman satu kelompok. Chers amis, vous écoutez, vous répétez. Comprenez? Dengarkan, ucapkan. Mari. Chers amis, nous passons excellentes vacances. Sur l'île de la Réunion. Baik. Selanjutnya, c'est une île magnifique. Siapa yang ingin mencoba membaca kalimat selanjutnya? Silakan. Oke. Nous allons Découvert des paysages très variés. Très bien, bravo. Suivant, siapa yang ingin melanjutkan untuk membaca dari kata belle place blanche jusqu'à cascade. Allez-y. Allez-y, Kayla. Belle place blanche, haute montagne, forêt. Bon, très bien. Et puis, vous trouvez les verbes. Temukan kata kerja yang ada di teks tersebut secara berkelompok ya. Kalian bekerja secara berkelompok dan menggarisbawahi atau memberi tanda manakah yang termasuk kata kerja yang ada di teks tersebut. Silakan. Di garis bawahi. Oke, ya. Voilà, di garis bawahi. Ya, di garis bawahi. Sudah di garis bawahi verbanya. Oke, très bien. Kemudian cobalah menerjemahkan setiap kata yang ada di teks tersebut. Dengan bantuan tadi ya, saya meminta kalian untuk mengidentifikasi manakah kata kerjanya. Passé ada banyak arti ya. Nah, untuk arti di sini artinya
melewati liburan yang excellent, yang luar biasa. Nah, kalau lihat di kamus itu pasti banyak artinya, jadi disesuaikan konteksnya ya. Apakah itu melewati atau menghabiskan ya. Kalian bisa mengecek macam-macam arti dari pasti. Sudah, saya anggap kalian sudah menerjemahkan dengan baik. Kemudian selanjutnya saya minta kalian berlatih untuk membaca dengan teman satu kelompok. Itu kan teksnya panjang ya, dan bisa bagi dua dengan teman sekelompok. Karena yang membuat surat ini ada berapa orang yang membuat surat? Combien de personnes? Nah, écrit deux personnes, oui, c'est Frédéric. Nah, itulah mengapa saya minta kalian untuk bekerja kelompok 2 orang. Nah, silakan kalian berlatih untuk membaca dengan baik surat yang ada di halaman 84. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya meminta kalian untuk presentasi ke depan? Tidak ada. Siapa yang ingin mencoba membaca surat di depan kelas? Siapa yang ingin mencoba? Oke, kelompoknya Michelle dan Grace. Maju ke depan, silakan dibaca. Teman yang lain, vous devez écouter bien. Grace et Michelle. Allez-y. Chers amis, nous passons d'excellentes vacances au l'île de la Réunion. C'est une île magnifique. Nous avons découvert des passages très pareils. Des places blanches, hautes montagnes, forêts, grandes cascades. Ici, en Côte-d'Or, nous avons fait ensemble de magnifiques randonnées. Frédéric a commencé le canoë et moi, pour la première fois de ma vie. J'ai fait de la plongée, une expérience extraordinaire. Une expérience extraordinaire. Ici, c'est l'hiver, mais il fait bon, 25 degrés Celsius dans la journée. Et nous avons du soleil tous les jours. La nourriture est très bonne. Les gens sont sympas et le soir on s'amuse bien à chanter et à danser sur de la musique traditionnelle. Un seul problème, il y a trop de touristes. On pense bien à vous et on espère que vous allez bien. Voici quelques photos de notre séjour. Mille bisous, Lise et Frédéric. Voilà, très bien, bravo. Et maintenant, pour vous savoir, vous pouvez savoir comment dans ce texte, je vais vous jouer la kizis. Est-ce que vous connaissez kizis? Ini suatu atau bentuk waktu yang digunakan dalam teks ini bentuknya apa? Passé tadi meliputi apa saja? Passé, composé, dan passé récent. Apalagi yang sudah kalian pelajari? Imparfait. Bisa menemukan contoh kalimat yang menggunakan passé composé di teks itu? Donnez-moi un exemple les phrases qui utilisent le passé composé. Allez-y. Nous avons ini Frédéric a commencé. Frédéric a commencé. Suivant. Voilà, je vais de la planche, terus un exemple. Nous avons fait ensemble. Ok, bon.
Et puis, est-ce que vous avez trouvé le passé récent? Passé récent? Vous avez trouvé? Passé composé, c'est sujet plus participe passé et complément. Et puis, passé récent, sujet plus venir plus plus infinitif. Untuk passé composé di pelajaran grammar kalian ingat setelah sujet sebelum partisipasi ada apanya? Auxiliaire. Voilà. Être ou bien avoir. Et puis imparfait, sujet plus terminaison verbe pour vous. Et puis il y a tambahan akhiran etc. Dari teks itu saya ingin mencoba menyimpulkan. Jadi tadi yang jalan-jalan Liz dan Frederick, apa saja yang dilakukan Liz dan Frederick selama liburan? Mendaki, menyelam, kemudian main kano, keyoki, selanjutnya bernyanyi dan menari, treknya, Kailas, apa bisa lebih keras? Mengambil banyak foto. Sabrina, apa yang dilakukan Liz dan Frederick selama liburan? Menyelam, oke, baik. Kemudian sekarang saya meminta kalian untuk mengerjakan thesis agar lebih tahu isi teks yang sudah kita bahas tadi ya. Silakan kalian bisa mengakses gawai kalian dan mengakses thesis. Oke, sudah membuka laman krisis. Kodenya 60382. Est-ce que vous avez prêt? Pas encore. Voilà. Sudah ada Kaila, Nindi, Fadila, Grace, Lovita, Rafka, Rido, les autres? Ada masalah? Deslita, Sabrina, Devista sudah masuk? Est-ce qu'il y a des problèmes? Non. Voilà, très bien. Bravo. Bon, on va commencer. Kita akan memulai untuk bermain quizzes. Vous devez bien lire le texte. Dalam teks yang tadi yang sudah kita bahas, agar bisa menjawab pertanyaannya. Vous avez une difficulté? Anda mengalami atau mempunyai kesulitan? No. Baik.
Concentrez bien pour répondre les questions. Konsentrasi agar bisa menjawab pertanyaan dengan betul. Vous êtes sûr? Chanter et randonner, voilà. Non, c'est chanter et danser, voilà. Vous avez fini? Voilà. Vous avez terminé, Rafka? Pas encore. Mari diselesaikan. Masih ada 4 orang yang belum selesai. Vous avez terminé? Oui, vous avez terminé? Vous avez terminé, Sabrina? Oui, voilà. C'est la première gagnante. C'est Safa. Fadila et Grace Andriana Pit. Voilà. Et maintenant, pour le devoir, vous devez accéder Elena pour savoir le devoir. Setelah ini akan ada PR untuk kalian di rumah. Kalian membuat video membaca teks yang sudah saya upload di Elena. Teksnya masih sama. Saya minta kalian untuk membaca keras dengan rekan satu kelompok, kemudian diupload ke Elena. Silakan kalian buka Elena, kemudian bisa mengakses untuk mata kuliah Français écrit élémentaire. Attendez. Sudah dibuka semua Elenanya? Oke. Di sana saya sudah menampilkan teks yang tadi kita bahas. Kemudian di bawahnya ada tugas. Kalian bisa mengaksesnya nanti dan mengirimkan video saat membaca teks dengan rekan kelompok di Elena tersebut. Adapun deadline-nya 1 minggu kemudian. Est-ce qu'il y a des questions pour aujourd'hui? Apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini? Non. Bon, est-ce que vous avez comprenez bien le matériel? Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Sesudah kita belajar, marilah kita tutup dengan berdoa. Silahkan Deslita untuk menutup. Allons prier ensemble. Donc, merci beaucoup. Au revoir. Demikian pernyataan diri dosen dan sekilas video pembelajaran mata kuliah Français écrit élémentaire khususnya keterampilan membaca. Atas perhatian Bapak itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au revoir.